Nak mengaji ni kena sabar. Nak khatam sebutir kitab pun kena sabar. Boleh khatam Durusami ni aling dah kalau pandai lah, kalau faham. Kalau tak faham nak kata gua ni. Soalan tahun berapa ni? Ustaz lepas solat sunat ba'diyah perlu berdoa ke mohon pencerahan? Berdoa ni boleh berlaku lepas pada semaya. Antara benda tempat sunat dan mustajab berdoa adalah selepas daripada sembahyang fardu. Sembahyang sunat pun boleh juga. Dan doa ini dituntut pada semua keadaan. Ketika berdiri, ketika berpakaian, ketika masuk tanda, ketika tidur dengan isteri, semua sunat berdoa. Apatah lagi di dalam masjid lepas pada semaya. Cara niat solat sunat gabung, niat hak mana dulu? Niatlah sembahyang sunat maksudah dulu, baru sembahyang sunat ghaira maksudah. Contohnya saja aku sembahyang sunat ba'diyah Isya dan sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, contohnya lah. Ataupun sahaja aku sembahyang fardu Isya dan tahiyatul masjid kerana Allah Ta'ala. Boleh berlaku. Boleh kalau kita beramal untuk mendapat karamah, boleh. Tak ada masalah apa. Tetapi amalan kita ini tidak murni, tidak ikhlas. Hak moleknya beramal semata-mata kerana Allah. Kelebihan yang Tuhan janji ke itu Tuhan akan beri. Ni amal-amal mula-mula tu niat kerana kelebihan satu-satu amalan, maka hak tu tidak dipanggil ikhlas. Sekalipun perbuatan ini tidak berdosa, tetapi perbuatan ini merugikan. Sepatutnya kita boleh niat ke kerana Allah, tiba-tiba niat kerana karamah. Karamah ini tak menyebabkan masuk syurga. Masuk syurga adalah kasih sayang Allah. Maka tujulah Allah. Lagu tu. Selawat sambil tengok live ustaz mengajar boleh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Cuma moleknya kalau boleh fokus kepada belajar. Takut tak faham, tak main sebab perut. Nampak macam wali dah tanya sebutir habuk tak faham. Lepas tu sebeh sani, sebeh pun golek saja, zikir pun tak juga. Jadi ada waktu kita kena bagi. Time belajar, time berzikir. Kecuali orang dah hebat dah, maka dia boleh gabung ke di antara berzikir pun boleh, belajar pun boleh, ngajar pun boleh. Tapi kalau orang tak pandai, tak cekap, pergi ping pun tak boleh nak fokus dah. Apabila start nulis, nak fokus tak boleh dah. Maka banyak kelemahan. Nak tulis lagu mana kalau tak pergi sebeh. Jadi masalah dah. Bukan kata salah, tetapi benda ni kadang-kadang mengganggu fokus kita. Adakah amalan malaikat 44 ini boleh diamalkan? Hamba tak tahu, minta maaf. Malaikat 44 ni gapo dia tak tahu. Adakah benar jika seorang menonton cerita lucu, adakah amalnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari? Waktu hamba tak tahu ada hadis ke tidak. Dosa-dosa dia lain tidak mengganggu dosa. Dia semaya dapat pahala. Dia buat dosa, dapat dosa. Dia buat pahala, dapat pahala. Hak itulah hak muktamad yang dipegang oleh ulama. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa dia yang buat kebaikan sekalipun sedikit akan dinilai. Siapa dia yang buat jahat walau sedikit akan dinilai. Dalam satu masa maksiat pun buat, kebaikan pun buat. Kebaikan dengan kebaikan dia, kejahatan dengan kejahatan dia. Lagu tu katanya ulama. Bukan kata apabila buat kejahatan, kebaikan tak dinilai langsung. Tak juga. Adakah ujian itu satu rahmat daripada Allah? Apabila seorang sabar dan reda atasnya, adakah boleh bawa kepada syurga? Ya, banyak rahmat. Rahmat ni atas tengok kita. Ya, bukan tengok di benda berlaku. Benda tetap berlaku.
nikmat, kegembiraan, suka, ketawa, penyakit, sembuh. Tu semua kelakuan yang berlaku. Tetapi lagu mana kita melihat perbuatan tu. Kalau kita tengok dia sebagai rahmat kasih sayang Tuhan, dia akan jadi rahmat. Sekalipun dalam rupa bala, sakit kau gapo dia, hamba mujur sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Apa? Tak boleh ngopak. Jadi Tuhan nak jaga hamba tu tak siwi ngopak, hamba sakit gigi. Jadi sakit gigi tu jadi nampak rahmat kasih sayang Tuhan pula. Kadang-kadang ada orang tengok nikmat jadi kau bala dah pula. Duk dalam nikmat, hamba duk dalam nikmat ni jadi kau lupa tu. Bala ni mati dengan lagu ni jadi kau bala supaya korung lah hamba. Jadi bukan di perbuatan yang berlaku tu, tetapi di pandangan kita. Kalau kita tengok rahmat, rahmatlah. Hukum menggunakan minyak buluh perindu untuk mengikat kasih seorang suami, ikut dia lah. Jangan ambil tok laki orang sudah. Kalau suami dia hak halal, tak apa hukum dia harus. Cuma gini kita ya. Kalau boleh ambil saya yang original. Biar buat orang tu saya kita sungguh. Kalau kita guna benda-benda lagu tu, orang tu saya kita, tapi gitulah. Tak berapa original lah. Ya kalau hak ori sungguh, dengan perangai kita tunjuk, dengan akhlak kita tunjuk, orang tu saya kita, hak tu ori. Daripada kita dok guna minyak goni lah, buluh perindu lah. Boleh hukum dia boleh, tak ada masalah gapo. Guna buluh perindu. Guna jing tak boleh, guna buluh perindu boleh. Beza gapo dia buluh perindu dengan jing. Jadi boleh, tak ada masalah, hukum dia harus guna. Tapi kalau kita buat suami kita jadi bodoh, suami kita jadi luar kawalan, jadi hilang akal, hak ni berdosa. Tetapi kalau dia bertambah saya saja, tak ada masalah gapo. Supaya kita gula masuk kau sedak, jadi tok laki kau saya. Oh, demo guna masuk ke demo, tak apa. Bapa demo sedak ni sebab berbusuk bunjuk. Oh, demo guna azimat suk bunjuk. Oh, tak apa, tak ada masalah apa. Ustaz boleh terangkan sedikit pasal Bani Tamim. Sebab ramai ustaz kata Bani Tamim ni daripada kalangan Melayu Nusantara, betul ke tak? Hak ni hamba no komen lah. Cuma ada pendapat lah. Orang kata Bani Tamim tanah mim Melayu. Tanah Melayu. Tamim. Bani Tamim. Sebab Nabi Muhammad ia akan sebut direct. Siapa dia kah pemuda Bani Tamim yang akan membantu Imam Mahdi, yang akan perang lawan orang kafir sehingga hancur lebu orang kafir, maka kumpulan ini disembunyikan oleh Nabi. Maka Nabi hanya mengatakan daripada kabilah Bani Tamim. Tamim, ada kata tanah mim Melayu, tiba-tiba jadi ikut bahasa Melayu dah pula. Nabi kecek Tamim, bahas tanah mim Melayu. Tak tahulah isyarat guana-guana macam-macam lah. Cuma sekadar pendapat daripada hasil pengkajian. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Apakah soalan malaikat di alam barzah bagi orang kafir adakah sama seperti orang Islam ditanya siapa Tuhan kamu? Ya, ditanya. Dalam hadis sebut lagu tu. Tetapi tak boleh dijawab oleh orang kafir dan diseksa dia. Supaya soalannya lebih kurang. Sebab zahir hadis kata lagu tu. Boleh kada ustaz cerita suasana amalan soleh ahlu tarim? Ahli tarim ini kita sebut bab Quran saja dah. Banyak kelebihan dia. Antara orang kuat ibadat adalah satu kota di Yaman dipanggil kota Tarim. Dia ni seperti satu daerah lah. Satu daerah yang kecil yang ramai wali-wali situ boleh kata. Contohnya bab baca Quran. Baca Quran ni buat dia 6 hari sekali khatam Quran. 6 hari sekali. Orang kampung di masjid dia, budak-budak setiap jemaah masjid akan khatam 6 hari sekali khatam Quran. Berarti dalam seminggu dalam 4 kali. Sebulan dalam 4 kali. Kalau setahun, setahun kali 12, 4 kali 12. Berapa tak tahulah. Berapa? 48 kali. Tu setahun. Kalau dia umur 40. 40. Berapa?
48 kali 40. Pandai-pandai lah kira. Hak penting banyak. Hak tu taing bukan musim Ramadan. Kalau musim Ramadan ke pok-pok dia. Jadi di masjid dia saja tu berjuta kali di khatam Al-Quran dalam masjid tempat pok-pok dia. Orang ngatik la ilaha illallah dalam masjid dia berjuta kali. Masjid dia hak paling biasa usia 450 tahun. Hak tu hak biasa sekali. Kadang-kadang 700 tahun, ada 970 tahun, ada 1400 tahun. Berapa juta kali orang tengok Nabi dalam masjid dia. Berapa kali orang mimpi temu Nabi di dalam masjid dia. Berapa kali orang berzikir, berapa kali wali duk semaya. Sebab tu masjid dia sangat berkat. Tu masjid dia bagus. Nah, masjid kita berapa kali khatam? Masjid negara, ya 4 kali. 4 kali bersuruh. Berapa orang kali mimpi temu Nabi dalam masjid tu? Tak ada zikir la ilaha illallah. Allah ni tak boleh ke zikir bid'ah. Adalah 5 kali. Hak tu pun dia berambak separuh. 5 kali saja. Nah. Jadi nak lawan bab tu pun tak boleh dah. Nah. Tu kelebihan dia. Apabila orang lagu tu dia kuranglah sikit dunianya, lemahlah sikitnya. Nah. Macam mana nak bagi rasa manis semasa berzikir? Minum air manis, makan madu, masa berzikir jadi manis. Nah, rasa manis ni bapa kita tak rasa manis kerana kita tak ada rasa manis lah. Bapa kita tak rasa sebut nama Tuhan ini satu benda yang manis kerana masih lagi kita melebihkan dunia daripada Tuhan. Tapi kalau kita rasa Tuhan lebih daripada dunia, lebih-lebih lagi musim serabut orang dak bunuh diri ramai musim ni, tiba-tiba kita boleh sebut nama Allah. Allah manisnya, sedapnya. Kalau rasa lagu tu insya-Allah. Alihkan perasaan suka kamu kepada dunia kepada suka kepada akhirat. Nah, orang lain ni buat apa dia rela bunuh diri kerana dalam hati dia dunia ya. Kalau terlepas dunia habislah saya. Baik saya bunuh diri. Orang mukmin dalam hati dia Allah. Tidak pernah dia terlepas Allah Ta'ala. Maka tidak sekalipun apa yang berlaku, Allah Ta'ala ada. Kalau orang kafir, kalau orang fasik, kalau orang yang ditipu dunia, maka dalam hatinya hanya ada satu, yakni dunia. Kalau tak boleh dunia, terlepas dunia, tak adalah. Apa makna saya hidup, saya bunuh diri? Ni ramai bunuh diri, goni, apa dia, apa semua. Sebab tidak tahan dengan kehidupan. Sebab gila telajak dunia, tak boleh. Tidak kau gila kau itu. Kita nak satu benda tiba-tiba tak boleh. Tidak kau gila. Orang lah ni gila kepada dunia, tak boleh bunuh diri. Dah jalan betul dah. Tapi kalau orang nak Allah, tak ada istilah bunuh diri. Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Dunia, Nabi royak dah, Tuhan royak dah. Dunia ni menipu kita. Semakin kita kejar dia, dia akan lari daripada kita. Kita dihambakan dia. Dalam hadis kursi kata, Allah Ta'ala sebut kepada dunia, wahai dunia, jika kamu tengok orang berkhidmat kepada aku, maka kamu berkhidmatlah kepada dia. Kita tengok orang yang cari Allah, dunia ikut ke belakang dia. Manakala kalau Allah Ta'ala kata, wahai dunia, kalau orang tengok manusia kejarmu, fastakhdami, maka buat dia jadi hamba betul kepadamu. Mu jangan wui ke dia pun. Membuat dia jadi hamba betul-betul. Jadilah lagu tu, maka jadi hidup tak tenang, serabut perut pedas. Tu. Jadi biar rasa zikir tu sebut nama Allah tu benda molek, benda hebat bagi. Adakah akan diberi petunjuk bahawa dia mendapat redha Allah dan redha Rasulullah? Kita tak tahu Tuhan redha kodok kepada kita, Nabi Muhammad redha kepada kita. Kita nak tahu, kita redha tak kepada Allah. Lo ni dulu. Kita suka tak kepada Nabi Muhammad. Alik Tuhan, alik Nabi Muhammad tak sudah bertikar dah. Alik kita lo ni. Kalau kita rasa Nabi Muhammad nombor 3 dalam hati kita, ya kita tempat ketiga dalam hati Nabi Muhammad. Kalau kita kata Allah itu yang nombor 4 dalam hati kita, lepas pada kereta, lepas pada biskut, lepas pada gapo, maka gitulah. Jawapan alik kita bukan alik Allah. Jikalau undang-undang dunia sudah tak boleh diharap,
Walaupun kita tahu dia salah, bolehkah kita sendiri menghukum dia? Contoh keluarga kita dibunuh, tapi dia bayar undang-undang. Kita tahu dia bersalah, faham apa nak kita ke? Tak boleh. Masalah berdosa undang-undang tu tidak adil ke apa tu tak boleh. Kalulah kita tahu kebenaran nak hujalan ke hukum itu sendiri akan menyebabkan kacau bila dalam negara. Nescaya orang akan mendakwa dia bunuh keluarga hamba. Hamba nak bunuh keluarga dia. Dok mai bunuh lagu ni tak sudah gosok kali jadi paloh kabilah gapo. Maka tak boleh undang-undang mesti dijalankan oleh pemerintah. Apa hukum kita ketuk ketika solat makruh kerana mengganggu khusyuk. Salah kodok hamba ambil kereta. Kereta tu tukar atas nama hamba dah. Lepas tu pot darah tak bui. Ni kerja masalah keluarga dia ni. Duk ayak cerita ni. Boleh kodok. Dia tahu dah bagi dia boleh ambil. Tapi saja nak suruh anak semeh sekili pot darah dia. Tak dengar kata hot itu ni. Jadi tahu dah hukum. Pandai-pandailah. Selesai. Ya ni bukan masalah hukum ni. Ni masalah. Saya nak tanya mengenai Syekh Abdul Somad Falimbani tentang syahidnya beliau. Dia mati meninggal. Perang syahid lawan Syia. Syia nak menjajah bumi Fatani, maka antara ulama yang turun daripada Mekah, Syekh Somad Al-Falimbani, Syekh Daud apa semua beberapa orang. Antaranya hak meninggal adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dibunuh dia, tubuh dia ditanam di Fatani. Kepala dia duduk dalam istana kerajaan Syia. Sampai sekarang dalam 200 tahun dah rasa. Hak peliknya kepala dia masih titik darah tak 200 tahun dah. Anjait sungguh. Tu karamah dia. Tanda dia mati syahid lawan orang kafir nak membebaskan negara. Bagi wanita wuzu boleh kodok baca ratibul Fatihah, baca Fatihah. Atau hukum sama dengan baca Al-Quran. Sama dengan baca Quran lah Fatihah tu. Kita tawasul dengan baca Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah tu Al-Quran. Ya Al-Quran. Kecuali dia niat zikir. Yang nak baca niat zikir. Boleh niat zikir. Boleh kodok kalau seorang musafir. Lepas tu dia niat jamak lah. Musafir kan niat nak jamak. Tapi bila sampai tempat dia berhadas besar dulu. Apa hukum jamak itu? Jamak ni bukan jimuk apa ni. Sah kau tak sah? Mana ada jimuk sah tak sah? Jamuk lah maknanya. Maka lagu mana kalau berjunuk? Mandi junuk bagus semaya jamuk. Tak ada masalah. Semaya jamuk tak ada kaitan dengan jimuk. Tak ada kaitan dengan hadas besar. Tak ada kaitan ke apa. Lainlah kalau ketika semaya pula berjunuk. Pelik sungguh lah. Tanya semaya ada lagi. Boleh kau orang pasik contohnya seorang perokok tegar menjadi imam mohon penjelasan. Boleh. Orang pasi, orang bunuh orang berzina, orang bergapo. Asal saja semaya dia sah, maka sah dia jadi imam. Sama ada afdal atau afdal tu suku pasal. Dia kan tanya sah atau tak sah, hukumnya sah lah. Masalah afdalnya cari wali kutub duduk depan memang lah lagu tu. Tetapi kita setara mana? Mungkin dia lemah dari sudut tu, kita lemah dari sudut lain. Nampak yang muka juru, kita riba penuh dalam mulut. Nipu orang penuh dalam mulut. Jadi ada orang lemah dari sudut tu, kita semua dari sudut ni. Jadi tengok orang asal saja semaya dia sah, buatlah dia tu imam. Katanya Nabi sallu khalfal fajir wa barin. Semayalah kamu di belakang orang jahat dan orang baik. Dosa dia tak naik, maksiat dia tak naik atas palamu. Mu semaya tu khusyuk qada tu hak dulu penting. Sebab tu sahabat dulu semaya di belakang pemerintah zalim kau semaya, tak ada masalah ke apa. Tak ada kaitan dosa dia dengan dosa kita. Nasihat kepada bakal yang mendirikan rumah tangga. Lah ni masalah nak nikahnya pertama niatlah. Niat kepada dia niat kerana Allah Taala suruh kita menikah. Kedua, kita nak menyelamatkan agama kita. Fitnah pada akhir zaman. Perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Kita nak lepaskan nafsu kita kepada jalan yang betul, maka kita berkahwin. Niat lagu tu. Niat berkahwin itu menurut perintah Allah. Nak meramaikan umat Nabi Muhammad.
nak meramalkan lagi orang Islam, nak meramalkan lagi orang menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah, gitu banyaklah. Nak melahirkan orang-orang soleh, nak melahirkan wali-wali, nak gapo ikutlah. Nak melahirkan tentera-tentera Imam Mahdi. Ha ikutlah. Niat benda-benda molek, insya-Allah boleh pahala. Niat banyak. Dan pada alai perkahwinan ni kena banyak bersabar. Satu kunci keamanan adalah bersabar. Orang tak boleh sabar, bijak setara mana pun 2-3 lekok tak kekal perkahwinan dia. Aling setara mana pun kalau tak sabar tak kekal hubungan perkahwinannya. Bodoh letak, jahat setara mana, sabar dia. Kekal. Gocos macam laki bini, nyong ngepak, nyong ngejek. Tapi duduk dengan lagu tu, sabar tu gak, dah ada masalah. Apakah hikmah mengikut amalan bai'ah dan apakah rukun-rukunnya, benarkah bai'ah itu sunnah Nabi? Bai'ah ini adalah sumpah janji setia kepada seseorang ataupun pada mana-mana kumpulan. Nabi pernah buat kepada sahabat-sahabat dia ketika waktu darurat. Seperti ketika nak perang. Ketika perjanjian seperti bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan ni apabila Rasulullah nak masuk nak buat umrah, Rasulullah hantar Sayyidina Osman wakil untuk beritahu orang musyrikin kata kita orang Islam nak masuk nak buat umrah saja. Tak ada tujuan kata nak perang ke apa. Tiba-tiba orang kafir pegang dengan ceritanya nya bunuh Sayyidina Osman. Rasulullah pun panggil semua sahabat hok dok buat umrah ni, kita supah pok kita jangan lari, kita perang juga ke mana-mana. Maka Rasulullah pun ambil bai'ah. Janji belaka jangan lari ke apa. Maka sahabat akad tangan bai'atul ridwan, buat janji supah sedia bai'ah di satu tempat pokok dipanggil bai'atul ridwan. Orang munafik tak siap bai'ah. Maka sahabat-sahabat bai'ah situ. Maka tradisi bai'ah ni ada. Kecuali lah ni masalah kalau Rasulullah pun hati kita bai'ah dengan dia. Lah ni kumpulan hok kita bai'ah tu lipat juga. Belaga ayam, jual tino, main judi, bai'ah kepada kumpulan lagu tu. Jadi mengarut juga. Jadi bai'ah janji bersumpah setia kepada maksiat itu haram berdosa. Adakah orang yang kena gangguan jin seumur tak dapat dekat dengan Allah? Tak juga. Orang yang tak kena gangguan jin pun buat maksiat tiap-tiap hari. Ya tak ada kaitan dengan jin. Jin tu perangai dia, ya ganggu kita. Tak ada kaitan kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan lah. Jin tu tak ada masalah. Jangan kata sebab demo jin ya hamba jadi larut. Padahal tang cabut jin pun potulur berat pada jin lagi dia. Jadi lagu itulah tidak mengganggu kita dengan Tuhan. Adakah solat tasbih boleh buat 2 rakaat saja? Lagi 2 rakaat saya tak solat. Sudah. Tak cukup lah semaya tasbih yang kena 300 tasbih. Lepas tu 4 rakaat. Tiba-tiba dia mau buat 2 rakaat saja. Lipat lagu ni. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Minta ijazah amalan haika. Tak tahu. Hamba tak tahu tu. Tak biasa dengar tu. Nak tanya adakah tabarruk sekarang dibolehkan? Tabarruk zaman Nabi lagi ada. Nabi kata boleh. Maka bila Nabi kata boleh, tak ada orang dibenarkan kata tak boleh. Dan Nabi kata boleh. Sahabat-sahabat dulu pergi minum air bekas Nabi, nak ambil tabarruk dengan Nabi. Sahabat-sahabat dulu bekas Nabi minumnya guting, ambil bekas kulit tu, ambil buat celup air, buat air tawar. Nabi kata boleh, tiba-tiba ada orang kata tak boleh. Bisa pada Nabi. Jadi sekarang, dulu, kini dan selama-lamanya dibenarkan tabarruk. Saya baru nak berhijrah tetapi badai ada tatu lama. Adakah segala amalan dibuat, diterima? Ya. Alhamdulillah kita berubah daripada benda tak baik kepada baik. Kita takut orang baik berubah daripada jadi tak baik. Ni masalah. Hak tu kena lebih takut lagi. Lebih takut lah mana? Daripada orang yang buat maksiat lagi. Kita orang baik takut berubah jadi orang tak baik. Sebagaimana setan, iblis, molek-molek tiba-tiba kerana satu maksiat nyonya nyetok. Siap dia kata tak apa, hamba tu baik pada syurga tak apa, hamba nak ajuk habis. Ni, keturunan ada ni aku nak marah nak dia. Kisah ya. Tuhan suruh dia sujud dia nyetok. Sekali kesalahan, dia jadi start daripada tu jadi jahat dia. Pelik sungguh. Patut kalau kita berhenti sekatu lah jahat. Tak. Kita takut dalam baik kita,
tiba-tiba nyetok dengan Tuhan jadi jahat, sudah. Tak ada masalah. Maka apabila berhijrah, tatu tubuh tak apalah. Hak tu kesalahan kita dulu. Kalau boleh dihilangkan, kena hilangkan. Kalau tak boleh nak hilang, Tuhan Maha Pengampun. Pahala dapat pahala semacam semaya, puasa, zakat kita tak ada masalah apa. Nah. Apa hukum kita tunai haji tapi hutang masih ada? Nak kata guano, haji tu boleh pahala. Cuma orang yang berhutang ni segala pahala haji, zakat, puasa dia tergantung-gantung, tak naik, tak dikira. Tak dikira. Cuma ada ulama kata siapa dia buat haji dan wukuf di Arafah. Ni antara kelebihan orang yang berwukuf di Arafah, diampunkan segala dosa dan hak. Misalnya dia ada hutang dengan orang, kalau dia sebelum pada safar di tanah air dia meninggal, maka Tuhan ampunkan semua jenis dosa dia. Hak hatta hak dengan orang pun, hutang-hutang pun terlepas juga kalau dia mati. Boleh kodok tawasul dengan ulama-ulama sekarang? Boleh hukum dia. Tawasul lah. Nampak carilah. Hok nampak wali-wali sikit lah. Kita tak tahu siapa dia wali sebenar. Jangan cari hok berambut jilat lembu ke apa dia. Cari hok nampak macam tasawuf lah sikit dah. Tuhan tak tengok benda tu memel lah. Ambo hok tengok benda lagu tu. Ambo tak tahu. Tuhan dia tak tengok benda lagu tu. Mungkin dia tahu belakang. Dia mau buat jangan buat ambo ni Tuhan lah. Ambo ni lah hak zahir lah. Jadi ulama hak nama nampak macam tasawuf tu ambil lagu tu. Cakap nak ambil hak pakai luajing apa semua apa dia duk makan dadah. Ni nak tawasul dengan tu. Takut dia wali. Mana tahu? Ambo pakai zahir. Ambo nilai menurut ilmu ambo. Tuhan tak kata salah kalau ambo menilai menurut ilmu ambo. Jadi ambo tengok sekadar tu lah. Maka boleh tawasul dengan ulama-ulama sekarang untuk kenali kau gapo dia. Apa hukum melihat aurat perempuan dalam TV? Tidak boleh dielok seperti tengok menonton berita. Berita ni jangan tengok, dengar berita. Bagaimana? Beli radio, dengar suara saja. Kau nak dengar berita, kau nak tengok berita. Orang dengar berita, dengar gitu. Stay jamin dulu. Tak payah tengok. Misalnya kalau tengok ulama khilaf, tengok benda dalam televisyen, tengok dalam gambar. Ada ulama kata makruh. Ada ulama kata haram. Semata-mata tengok tu haram dah. Naik nafsu tak naik nafsu haram dah. Ada ulama kata makruh. Makruh hukumnya. Kalau kita naik nafsu barulah haram. Kita tetap Habib Bahar bin Sumit dan gurunya Habib Rizik. Hamba tak banyak cerita mengenai dia dua orang. Tanyalah banyak mengenai. Tengoklah dalam YouTube ke internet. Saya selalu mengumpat bagaimana cara nak diampun dosa, minta maaf dengan orang hak mengumpat. Jangan minta maaf dengan hamba. Dah tak mengumpat ke hamba, hamba tak maaf lah. Hamba maaf lah. Kira mengumpat ke hamba, hamba tak maaf juga. Jadi minta maaf hak dengan kita mengumpat tu. Apa hukum kalau isteri nak beli sesuatu dengan duit isteri sendiri tetapi suami tak izin? Boleh ke tak nak beli? Bagaimana? Moga pitih dia, hak dia lah ikut dia. Nak beli pala gajah, pala rimah ke apa dia. Cuma jangan beli benda yang membahayakan suami. Contohnya dia beli rimah bitel tak dalam rumah. Tok laki dia memang takut dah kok rimah bitel, munasabah lah. Beli hak ikut dia lah, minat dia, hobi dia tak apa. Jangan sampai perikat mengganggu orang sudah. Moga pitih kita ikut kita nak berhabis gapo dia nya. Lah ni banyak kes bunuh diri akibat tekanan hidup. Kebanyakan mereka dah tak berfikir dengan waras. Adakah kematian mereka neraka? Ya. Tak ada istilah di hadapan Tuhan. Saya tak ada nak memikir hari tu. Minta maaf ya Allah, saya tak tahu jadi serabut sangat. Adakah jawapan lagu tu boleh menyebabkan kita buat dosa? Saya tak boleh nak kawal. Saya tak boleh tengok perempuan, sudah selalu. Saya minta maaf tak boleh nak kawal selalu. Gitu cukup kah? Lepas kau dak jawapan kita dengan Tuhan. Saya hari tu tak boleh nak mikir kalau saya bunuh diri ya. Tak boleh lepas. Tekanan hidup kau gapo dia, lainlah menyebabkan akal dia penuh. Ingat beza. Orang ada akal dengan orang tak ada akal lain. Orang tekanan setara mana akal dia ada. Masalah dia pilih tindak kes tak bijak suku pasal. Tapi akal dia boleh memilih lagi. Orang tak ada akal dia tak boleh pilih. Dia tak tahu apa dia. Macam orang gila, bunuh diri pun tak ada masalah lah apa.
Jadi kalau dia jadi gila dulu sebelum bunuh diri, maka tak ada hukum, tak dosa. Tapi kalau dia tak gila, dia bunuh diri, maka dia berdosa dan balasnya dia masuk neraka. Nabi kata lagu tu. Apa hukum pakai serban tanpa ijazah? Dapat pahala. Tak syarat dapat ijazah. Boleh mengaku ustaz sebagai guru untuk mendapat sanad kerana saya sering melihat ceramah dan mengamal ilmu. Bolehlah. Guru sanad, guru ijazah, guru ngaji, guru futuh, guru goni, guru tabarruk, guru macam-macam jenis guru. Hamba guru matematik, guru SPM, guru PMR, guru UPSR ada berlaku. Macam-macam jenis guru pun ada. Tak ada masalah apa. Apa hukum jual durian mahal-mahal ikut timbang padahal berat tu kulit saja. Gini. Durian ni cara jual dia butir. Sebutir, 2 butir. Jual gitu. Hamba jual sebutir berapa? Orang tak timbang. Kerana timbang itu menyebabkan tipu tu banyak. Kerana orang tak makan berat, orang nak makan durian. Sebutir, tak apa, hamba tak boleh nak cekah. 10 butir hamba jual 100 misalnya. Yang jelas hamba beli 10 butir. Hak ni timbang saja. 80 kilo tu kulit 20 kilo. Ya jual atas nama 100 kilo. Sudah lagu mana? Tidakkah benda tu jadi bayar benda yang syok? Dia tak tahu. Bayar lagu mana? Maka orang tak timbang. Sebab tu molek kalau nak beli durian, cekah. Lepas tu beli butir gini. Jelas lalu. Hak paling molek cara nak beli durian, cekah. Lepas tu kita bayar. Berapa dia mau nak bayar? Jual mau beli. Cekah-cekah hamba nak cemok ni. Boleh so tapu hamba tengok kada Cina buat lagu tu. Cekah-cekah isi pati dia bayar. Biar puas hati. Boleh waktu so tapu sungguh. Ni beli tu gak 50 butir. 49 butir kulit saja. 2 butir, hak tu pun 2 ulah saja isi. Tekan supaya nak pecah kepala mikir Jadi beli lagu tu lebih bersih. Koyok. Tapi bayar mahal sikit sebab orang akan tangguh risiko lah. Tak apalah. Kita bayarlah tapi harga dia lah. Tapi jangan kata bayar, hamba nak harga capur tu. Tak boleh. Ia bertangguh risiko sebab hamba ambil dengan pokcik tu, pokcik jual gitu juga. Sudah. Jadi bayar lagu tu lebih mudah, lebih puas hati. Hamba apa puas hati beli, dia apa puas hati bayar pun tadi lah. No harga dia. Pendapat ustaz tentang gen teori konspirasi. Konspirasi ni orang buat kajian mengenai benda yang berlaku zaman sekarang. Perancangan orang kafir. Maka kadang-kadang kita nak kata tak ada pedah, ada juga pedah. Maknanya sekurang-kurangnya kita tahu orang kafir gapo dia perancangan kita dia ni. Lah ni hak paling penting dalam hidup kita, gapo dia kah perancangan kita sebagai orang muslim. Semaya kita lagu mana? Fardu ain kita lagu mana? Rancangan orang kafir, Yahudi, dia memang tiap-tiap hari dia duk fikir. Adakah apabila kita kaji, dia berhenti daripada dia buat konspirasi? Tak berhenti pun. Dia tetap buat perancangan dia tak layan pun kita. Adakah dengan semata-mata kita tahu tu ada manfaat ke tak? Ada faedah ke tak? Kau apabila kita tak tahu pun, ya ikut dia lah. Hak penting kita dengan Tuhan ni lepas ke tak? Kalau kita tahu semua selok-belok konspirasi, fardu ain tak lepas, masuk neraka kekal. Kalau hak tauhid kan, tak ada apa. Tapi kalau tak tahu konspirasi, kabar-kabarnya cocok demo, kabar-kabarnya teh demo, kabar-kabar kena tipu demo, tak apalah. Tapi dia fardu ain, dia lepas maya dia okey, dia masuk syurga. Lepas tu jual kita gapo dia? Nak tahu konspirasi kau nak masuk syurga. Jadi jangan kita sibuk ke benda kalau benda ni mengganggu kita dengan Tuhan. Tak sedap kaji. Ada orang tu jadi gila dengan baca konspirasi ni. Nak makan jadi was-was, konspirasi. Tengok tu perkataan Pepsi tu. Sebab air belakang tu dia maksud iblis. Tiba-tiba Pepsi dengan iblis dah pula. Apa kaitan? Iskok balik gapo semua live jadi evil gapo dia bengong dengan gitu. Gosok kali jadi gila. Nak makan apa was-was, nak gaul dengan orang was-was, tak setubik, tengok makanan jadi was-was. Baiklah Tok Lebah, Tok Bila, Tok Siok, Kek McDonald pun makan, KFC pun makan, fardu ain pun lepas, dunia dalam nikmat, akhirat nikmat.
Lah ni duduk dalam ni atas muka dunia pun rasa seksa tertekan dengan konspirasi, duduk faduk ain tak lepas juga. Bodoh letak Yahudi duduk atas pala awal-awal lagi. Benar. Dengan tahu pun berjaya juga Yahudi. Boleh masuk neraka sekali dengan kita juga. Benar konspirasi atas konspirasi lagi. Rupanya dia ada konspirasi di atas konspirasi dia ni. Tak payah tahu, tak menambah iman kita. Nak ngaji tak apalah, tapi jangan sampai peringkat tinggal hak Tuhan suruh. Ada orang keliru tawasul dengan istighosah, boleh ustaz beri penjelasan beza antara keduanya. Istighosah dengan tawasul ni benda boleh buat dua-dua dalam mazhab kita. Istighosah ni kita suruh dia. Ya Allah, kita yak kata wahai tok kenali tolong doalah kat hamba dengan Tuhan supaya hamba jadi wali juga supaya tok kenali contohnya. Kalau tawasul, ya Allah ya Tuhanku, aku minta denganmu dengan berkat tok kenali supaya doa hamba. Gitu. Istighosah ni suruh dia minta. Tawasul ni perantara dia, kita minta dengan Tuhan perantara dia. Boleh, boleh kedua-duanya cara ni. Kerana tawasul dengan istighosah ini bukan masalah akidah, dia hanya kaifiat berdoa. Berdoa sendiri boleh, berdoa dengan tawasul amalan, tawasul Fatihah, tawasul amalan, macam-macam boleh berlaku. Kaifiat saja, jangan heret perbahasan ni masuk dalam bab tauhid. Ia hanya perbahasan fiqh, perbahasan kaifiat berdoa sahaja. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.